Di sekolah dasarnya gratis. Di gratisnya buku teksnya gratis, ya, dan lain-lain dibiayai oleh pihak pemerintah. Dan kalau ada keluarga yang miskin yang tak mampu untuk biayai persekolahan, jadi pihak pemerintah ada satu tabung yang dinamakan tabung kebajikan untuk persekolahan. Ya, jadi mereka akan dibiayai sepenuhnya dengan pakaiannya, sepatunya, perbelanjaan harian. Dan di sekolah-sekolah ini juga biasanya mereka disediakan asrama. Ya, asrama, jadi dibagi tempat tinggal di kawasan persekolahan, tempat tinggal dan juga makan dan minum selama mereka bersekolah di sekolah itu. Ini pada peringkat sekolah dasar. Sama juga di peringkat SMA. SMA pun dibantu oleh pihak pemerintah gratis, ya, dari segi buku teks dan semua di semuanya. Di peringkat tinggi ataupun di peringkat college ataupun universiti, sebab itu saya bilang ada dua pusat pengajian tinggi ataupun kita panggilkan universiti. Universiti di sini satu universiti yang dibayar oleh pemerintah. Kesemuanya ada lebih kurang 20 universitas yang dibiayai oleh pemerintah. Salah satunya adalah Universitas Tun Hussein On, dan ada lagi universitas yang tertua adalah Universiti Melaya, ada Universiti Islam Antarabangsa di Kuala Lumpur. Dan pengajian Universiti Antarabangsa ini mereka kebanyakan adalah student atau mahasiswanya daripada luar. Sama juga Universiti Tun Hussein On, ada student ataupun ada mahasiswa daripada negara-negara luar yang datang sini mengikuti pengajian di peringkat diploma, sarjana tinggi dan juga PhD di sini. Ya, okey, di peringkat universitas yang dibiayai oleh pemerintah, mereka dikenakan yuran ataupun yuran pengajian, tapi yuran pengajian yang rendah. Contohnya, ya, UiTM, yuran pengajiannya satu tahun hanya kurang lebih 1.000, 1.500, 1.200. Satu tahun ada dua semester, satu semester lebih kurang 600 ke 700. Karena yang lainnya itu dibiayai oleh pemerintah. Ya, dan ada tempat yang dibagi kampus. Kampus maknanya kampung universiti, tempat tinggal untuk mahasiswa. Jadi yuran ini beda. Universiti Tun Hussein On contohnya. Tapi Universiti Tun Hussein On ini untuk pelajar daripada luar tidak dibantu. Mereka mesti membayar yuran secara full. Ya, yuran pengajiannya secara full. Hanya mahasiswa yang warga negara Malaysia itu mereka dibantu yuran pengajiannya. Dan biasanya yuran pengajian ini mereka boleh mendapat ada dua pembiayaan. Satunya beasiswa, dinamakan beasiswa. Biasanya beasiswa ini mereka tamat pengajian, mereka tidak perlu bayar apa-apa kepada pihak pemerintah. Itu beasiswa ataupun di sini dinamakan sebagai pembiayaan pengajian. Biasanya ditaja oleh pihak-pihak yang tertentu. Contohnya ada syarikat swasta yang taja kerana biasanya mereka menaja ini pelajar-pelajar yang genius. Jadi bila habis mereka buat pengajian di universitas dan terus masuk untuk bekerja di perusahaan mereka. Contohnya Shell, ExxonMobil, Petronas. Mereka ini menaja pelajar-pelajar yang genius di peringkat SMA. Mereka memilih daripada peringkat SMA. Ada juga hospital swasta, contohnya KPJ, ada Gleneagles. Jadi mereka ini menaja pelajar-pelajar perubatan yang genius. Jadi habis pengajian saja mereka terus tarik untuk bekerja di perusahaan mereka. Ini salah satu daripada contoh bagaimana pelajar-pelajar yang ataupun mahasiswa yang belajar di universiti dibiayai oleh pemerintah. Okey, siapa sebenarnya yang dipilih untuk belajar di
universiti pemerintah. Okey. Semua pelajar yang mendapat kelulusan yang baik secara merit, ya, dipilih secara merit dalam peperiksaan SPM ataupun SMA. Di peringkat SMA ini mereka dipilih secara merit mengikut grade, ikut grade ataupun jalur point pembelajaran mereka. Jadi mereka yang gagal ataupun tidak mendapat tempat di universitas atau pemerintah ini, jika mereka datang dari keluarga yang kaya, mereka boleh menghantar anak-anaknya ke universitas swasta. Universitas swasta ini mereka mesti bayar yuran secara full kerana tidak dibiayai oleh pemerintah. Ada beberapa universitas di Malaysia ini yang ada program ataupun twin program dengan universitas daripada luar negara. Ya, contohnya Monash University, Sunway University, Tyler University, Nottingham University. Ada lebih kurang 37 universiti yang bertaraf antarabangsa yang beroperasi di seluruh Malaysia, termasuk di Johor Bahru ini. Ya, yang ada twin program. Mereka twin program ini mereka mengadakan program 2 tahun ataupun dinamakan 2+1. 2 tahun di Malaysia dan tahun terakhirnya di negara asal. Contohnya Nottingham University ini di Inggeris. Jadi mereka 2 tahun di sini dan tahun terakhirnya mereka mesti menamat pengajiannya di Inggeris. Dan biasanya universiti ini dibiayai ataupun di kalangan mahasiswanya adalah anak-anak orang kaya. Ya, kerana universitas swasta ini mereka beroperasi keuntungan, ya, dari segi untuk dapat laba ataupun untungan. Jadi ramai student yang belajar di tempatnya, mereka mendapat lebih banyak keuntungan. Ya, beda dengan universiti daripada pihak pemerintah. Okey, itu lebih kurang catat ataupun bagaimana sistem pendidikan negara ini beroperasi. Dan secara keseluruhannya adalah sistem pendidikan di Malaysia ini kita mengambil atau mencedok sistem pendidikan daripada British, yang boleh katakan 90% adalah daripada Inggeris. Dari segi kurikulumnya, dari segi sistem pembelajarannya, dari sistem tenaga pengajarnya, kita mengambil sistem daripada British. Ya, sistem sekolah di sini kita bersekolah 5 hari seminggu, ya, bermula Isnin sampai Jumaat, ya. Dan setiap hari Rabu dinamakan hari co-curriculum, mana anak-anak bebas untuk berpakaian. Ada yang cenderung kepada sukan ataupun seni, mereka bebas menggunakan pakaian apa yang mereka suka pada setiap hari Rabu. Ya.